kubur. Kan? Dan mudah-mudahan akan bertambah lagi ingatan kita kepada kematian dan bertambah lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada malam ini sebentar tuan. Okay, pada malam ini bacaan surah Al-Mulk kita ini akan dipimpin oleh adik Nur Sabrina binti Zuki. Adik Nur Sabrina binti Zuki. Saya pun tak tahu nak panggil dia cik ke apa sebab dia dah macam apa dalam keluarga saya. Jadi saya sebutlah adik Nur Sabrina binti Zuki. Beliau berkelulusan ijazah Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa dengan kepujian daripada Universiti Sains Islam Malaysia, dan beliau juga mempunyai Diploma Amalan Kehakiman dan Guaman Syar'i Universiti Sains Islam Malaysia, dan beliau adalah merupakan peguam syar'i di Selangor, wilayah dan beberapa negeri-negeri tanah Melayu yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan dengan segala hormatnya kita persilakan adik Nur Sabrina binti Zuki untuk memimpin kita membaca surah Al-Mulk, dan kita tenangkan hati kita, kita bebaskan diri kita dari segala urusan kerana kita nak tumpukan sepenuhnya menyebut kalamullah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Silakan buka suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يصرف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى
أفمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada adik Nur Sabrina yang telah memimpin bacaan surah Al-Muluk sebentar tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nampaknya dia gabra dia gabra. Tak tahulah ini kali pertama ke kali kedua ke, pokok pangkalnya dia telah cuba yang terbaik dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana telah memimpin kami, memberi latihan kepada kami untuk membaca surah Al-Fatihah, kalamullah Allah subhanahu kalamullah kan yang sama-sama kita hormati dan kita takzimkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan seperti biasa pada malam ini kita akan mengenang arwah-arwah kesayangan kita dan kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala dapat menyampaikan pahala bacaan surah Al-Muluk kita sebentar tadi kepada arwah-arwah kesayangan kita. Dan kita mohon agar Allah Ta'ala menjadikan bacaan surah Al-Muluk ini sebagai teman arwah-arwah kesayangan kita yang sedang berada di alam barzakh sana. Dan kita mohon juga agar Allah Ta'ala membuka hijab antara arwah-arwah kesayangan kita dengan diri kita dan memberitahu kepada mereka bahawa kita semua ingatkan mereka dan kita semua mengirimkan bacaan surah Al-Muluk kepada mereka dan kita mendoakan kebahagiaan mereka di alam sana. Dan kita mohon agar mereka, agar Allah Ta'ala membahagiakan hati mereka atas maklumat bahawa kita menyayangi mereka dan kita sentiasa mendoakan mereka. Kerana itulah yang paling disenangi oleh orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya sebutkan nama-nama kategorinya dan tuan-tuan baca dalam hati masing-masing ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang suka mendengar hamba-hambanya berdoa. Maka pada malam ini kami berdoa kepadamu ya Allah agar Engkau sudi mengirimkan pahala ibadah bacaan surah Al-Muluk kami kepada arwah-arwah kesayangan kami. Ya Allah ya Tuhan kami akan sebut nama-nama mereka di dalam hati dan kami akan membayangkan kenangan-kenangan indah kami bersama mereka, terutamanya ketika kami sama-sama susah dengan mereka, mereka tetap bersama kami, mereka tetap melindungi kami dan berbakti kepada kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi tuan-puan, bayangkan wajah arwah-arwah kesayangan kita itu dan selepas itu tuan-tuan kenangkan saat-saat indah bersama dengan mereka. Saya beri masa lebih kurang dalam masa 2 minit dan selepas itu kita akan terus menyebut nama mereka satu persatu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah semua kesalahan-kesalahan arwah-arwah kesayangan kami. Engkau lipat gandakanlah semua amal-amal soleh mereka. Engkau lapangkanlah kubur-kubur mereka. Engkau jadikanlah kubur-kubur mereka sebagai satu taman dari taman-taman syurga-Mu. Dan janganlah Engkau biarkan walau sesaat pun mereka dikenakan sebarang siksaan-Mu. Dan Engkau janganlah biarkan walau sesaat sekalipun kubur mereka menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami sebut nama-nama arwah-arwah kesayangan kami. Arwah Profesor, Ustaz, Ustazah, Cikgu. Keluarga Pajam. Keluarga Yaya. Keluarga Bella. Keluarga Ahmad Zakwan. Keluarga Puan Mala. Keluarga Kak Bid. Keluarga Radin Muhammad. Keluarga Puan Haslina. Keluarga Mai. Keluarga Farah. Keluarga Encik Halim. Keluarga Sufinait. Keluarga Hajahku. Keluarga Sab. Keluarga Haji Muhammad Kahaj dan Sharifah Nur Akmal. Keluarga Encik Rosli. Keluarga kawan-kawan Cik Nat. Keluarga Puan Masyita dan Haji Zakaria. Keluarga Puan Aisyah. Keluarga Lala. Keluarga Singapura. Keluarga Wardah. Keluarga Zahin Akmal. Keluarga Ibrahim dan Mina. Keluarga Cik Lala, Rawi. Keluarga Haji Syahrani Ismail. Keluarga Hajah Hasni. Keluarga Adib. Keluarga Puan Rohaya. Keluarga Puan Hajar Rohaya Yusof. Keluarga Encik Haji Amir dan Puan Nurizan Syarudin. Keluarga Madiah dan Cikgu Razalina. Keluarga Puan Nadrah, kawan-kawan Puan Nadrah. Keluarga Hajah Izlin dan Haji Rizal. Keluarga Hajah Nurhaliza. Keluarga Puan Azhar. Dan juga Nuridah, Nur Anida binti Sairi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Mereka lah arwah-arwah kesayangan kami yang telah berjasa kepada kami, yang telah meninggalkan kenangan-kenangan indah bersama kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah daya kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami tidak akan mampu untuk masuk kubur sekarang ini, dan segala-galanya adalah di bawah kekuasaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu sebagai penguasa mutlak alam kubur, agar Engkau menjaga arwah-arwah kesayangan kami, selamatkan mereka dari sebarang ketakutan, berilah makanan dan minuman kepada mereka agar mereka sentiasa bahagia dan tenang di sana. Ya Allah, ya Tuhan kami, mereka telah banyak meninggalkan kenangan-kenangan manis bersama kami. Engkau lipat gandakanlah pahala kenangan-kenangan yang telah mereka tinggalkan kepada kami, Ya Allah. Agar mereka sedar bahawa Engkau Maha Pengasih, Maha Pensyukur, yang mensyukuri setiap amalan soleh hamba-hambanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu beramal soleh dan selalu meninggalkan dosa, agar segala amal soleh kami dan ketakwaan kami meninggalkan dosa, mereka juga mendapat pahalanya. Kerana Engkau telah berjanji bahawa siapapun yang telah mengajak kepada kebaikan, mereka akan mendapat pahala seperti mana orang-orang yang melakukannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kekalkanlah sedekah jariah mereka, Ya Allah, dan Kau lipat gandakanlah pahalanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jagalah anak cucu cicit mereka agar sentiasa melakukan amal soleh dan sentiasa meninggalkan larangan-larangan-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah diri kami sebagai hamba-hamba-Mu yang menziarahi kubur-kubur mereka apabila berkesempatan, dan kami akan terus ingat kepada mereka sampai bila-bila, Ya Allah. Dan Engkau jadikanlah anak cucu cicit kami mengingati kami dan mendoakan kami apabila kami pergi nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana. Innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sampaikanlah pahala tahlil kami yang akan kami sama-sama bacakan sebentar nanti kepada semua arwah-arwah kesayangan kami, Ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan kalimah la ilaha illallah ini bersabati dalam diri kami, dalam jiwa kami, sehingga tidak terlepas kalimah la ilaha illallah itu dalam diri kami, dalam ruh kami sampai bila-bila. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wahai Tuhan yang cepat redanya, wahai Tuhan yang cepat redanya, wahai Tuhan yang cepat redanya, terimalah semua amal salih kami, peliharalah kami dari melakukan dosa-dosa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekarang ni tuan-tuan, mari sama-sama kita bertahlil, kan, kita dengan niat untuk kita kuatkan lagi, kita perbaharui iman kita dan kita perbaharui ketakwaan kita kepada Allah, kerana inilah merupakan kalimah yang telah menjadikan kita sebagai orang beriman, yang menyebabkan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama mulakan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat la ilaha illallah ini, Engkau kekalkanlah keimanan kami kepadamu, ya Allah. Janganlah Engkau sesatkan kami, jangan Engkau tarik rahmat-Mu, hidayah-Mu dari kami walau sesaat pun, ya Allah. Kami mohon agar Engkau terus memberi bimbingan kepada kami, supaya kami dapat bersedia dengan paling baik menghadapi hidup kami selepas mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tazkirah kita. Tazkirah kita kali ini tajuknya ada sama juga macam minggu lepas, minggu sebelum ni, iaitu apa makna takwa. Kali ini kita, dalam bahagian yang kedua, kami letakkan bahagian kedua supaya mudah nanti tuan-puan nak rujuk bila kami nanti akan edarkan slide ini, ya. Slide ini dalam bentuk PDF, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, teruskan. Okey. Kali ini kita punya perbincangan lebih kepada latihan, latihan Al-Muluk, ya. Kita perlukan latihan. Kita cuba ingat balik, ingat balik, kita zikir balik apa yang telah kita tahu tentang surah Al-Muluk ini, kan? Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita lebih menjiwai surah Al-Muluk, okay? Supaya surah Al-Muluk itu masuk bersebati dalam hati kita, dan kemudian diri kita, hati kita pula masuk ke dalam surah Al-Muluk, ya. Maknanya surah Al-Muluk hadir dalam hati kita dan kita pun hadir dalam surah Al-Muluk, ya. Sampai surah Al-Muluk itu memandang kita ini sebagai saudaranya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan tujuan kita buat latihan ini agar jiwa kita lebih bertakwa. Apa-apa pun, sekali lagi tuan-puan, ya, kita buat amal soleh, kita datang majlis zikir, kan, kita bersedekah, kita bersolat, semuanya tujuannya tak ada lain, tujuannya supaya hati kita ini menjadi hati yang bertakwa, supaya kita ini jadi hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa, kan? Kerana hanya orang yang bertakwa sahaja yang akan dapat banyak pahala hidayah dari surah Al-Muluk, ya. Surah Al-Muluk ni hebat, dia bercahaya, kan? Tapi yang dapat faedah dari surah Al-Muluk hanyalah orang yang paling bertakwa, kan? Orang lain boleh dapat tapi dia dapat sikit. Tapi orang yang bertakwa ni dia akan dapat paling banyak advantage yang ada dalam surah Al-Muluk, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Apa buktinya? Buktinya Allah Ta'ala dah nyatakan, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Apa Tuhan kata? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, iaitu Al-Quran ini, yang tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Dia pula memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Maknanya, kan, Quran ini dia akan bagi banyak faedah, kan, hanya kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia kalau baca Quran, dia dapat faedah, tapi faedahnya tak banyak. Kadang-kadang faedahnya hanya dekat dunia. Tapi untuk orang-orang bertakwa, bila dia baca Quran, dia faham Quran, apa kesannya? Dia akan dapat pahala dunia, dia akan juga dapat pahala akhirat. Dia akan juga dapat pahala ketika berada dalam kubur, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Jadi surah Al-Muluk ini adalah sebahagian daripada Al-Quran. Jadi sama juga dia punya prinsipnya,
Prinsipnya kalau kita nak dapatkan banyak faedah daripada surah Al-Mulk, hendaklah kita ini bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Okey, kali ini kita buat latihan. Saya nak namakan peperiksaan mula-mula, tapi teringat satu kejadian masa saya mengajar kat masjid, tiba-tiba pengurusi dia suruh saya buat peperiksaan kan lepas bagi kuliah. Kan saya kata boleh, betul ke apa jemaah dah bersedia? Dia kata betul, jangan risau Ustaz, ya. Sekali bila saya buat peperiksaan tuan-tuan, kan pengurusi-pengurusi tak datang, diorang dengan peperiksaan, diorang semua tak nak datang, Dan kalau tanya kat saya, yang paling saya takut dalam mimpi-mimpi saya kan bila mimpi masuk Dewan Periksa. Oh, itu saya paling takut. Mimpi jumpa hantu saya boleh tahan lagi. Yang saya takut adalah bila mimpi masuk Dewan Peperiksaan. Jadi saya nak mudahkan kita supaya kita semua dapat bertenang. Kan? Kita namakanlah dia sebagai latihan, bukan peperiksaan. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okay. Orang yang bersih hatinya, bertakwa hatinya selalu ingat mati. Kita tengok. Syarat pertama seorang yang bertakwa itu adalah dia selalu ingat mati. Bila dia ingat mati, hatinya lembut. Bila hatinya lembut, hatinya jadi tanah. Tanah yang subur, tanah yang lembut dan subur. Kan letak apa-apa benih pun, benih itu akan hidup. Jadi hati orang yang bertakwa ni, sebab dia selalu ingat mati, hatinya jadi lembut. Jadi letaklah ayat Quran apa pun, letaklah apa nasihat Nabi yang mana pun, semuanya itu akan bercahaya, akan bertambah subur, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Sekarang ayat mana yang cakap macam tu, ya? Ingat tak lagi ayat ni? Ni kita punya latihan Al-Mulk, ya. Ingat tak apa satu ayat Quran? Kakak pergi keluarkan pula. Okey, ingat tak tuan-tuan, ayat mana? Siapa ingat ayatnya? Boleh kongsi, ya. Okey, siapa ingat ayatnya? Okey, kita tanya kepada anak Encik Alim lah yang hafiz. Ingat tak ayatnya? Ada tak? Ingat tak ayat mana? Ya. Ingat, boleh. Ayat 24. Macam mana? Cuba baca ayat tu. Ingat. Tak ingat lah Ustaz. Okey, tak ingat. Tak ingat apa. Okey, ini ayatnya. Ayatnya ni, ya. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Kan ini ayatnya, ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan mereka suci bersih, hatinya bertakwa dengan sebab satu sifat yang murni. Apa sifat dia? Selalu ingat akhirat, selalu ingat mati, ya. Jadi kalau hati kita nak bersih, kan macam mana? Selalu ingat mati, selalu ingat akhirat, selalu ingat hidup setelah mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kalau boleh kita hafallah ayat ni, kan. Kalau tak dapat hafal ayat ni, mula-mula kita jangan hafal ayat ni, kita faham dulu dia punya maksud. Kita hafal dulu dia punya maksud. Apa maksud dia? Dia kata Tuhan akan membersihkan hati kita bila kita dengan kita ingat akhirat. Senang saja, nak hafal dia punya makna senang. Tuhan membersihkan, sesungguhnya Tuhan bersihkan hati kita dengan kita mengingati akhirat, dengan kita selalu mengingati mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Jadi sekarang ni mari sama-sama kita baca ayat ni, kita baca 3 kali, kan. Mudah-mudahan ini sebagai permulaan untuk kita menghafal ayat ni, ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Sekali lagi. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Sekali lagi, ya. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon bantuan-Mu, ya Allah. Kami mohon hidayah-Mu dan kemudahan dari sisi-Mu agar Engkau memudahkan kami untuk menghafal ayat ni dan agar kami selalu ingat ayat ni sehingga menyebabkan kami mendapat keberkatannya
dan kami menjadi orang yang selalu ingat akhirat, supaya hati kami ini menjadi hati yang bersih, hati yang bertakwa. Demi hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Bunda Khadijah, engkau terimalah doa kami ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay. Baik, teruskan. Okey, ayat mana dalam surah Al-Muluk? Sekarang kita patah balik Al-Muluk kan, kita dah baca lebih kurang dah 4 minggu kan 4 minggu lebih kurang 4 minggu Okey, surah Al-Muluk, kita dah baca Al-Muluk. Ayat mana dalam surah Al-Muluk yang ingatkan kita tentang mati? Ayat mana dalam surah Al-Muluk yang ingatkan kita tentang mati? Okey, kita cuba tanya, minta jawapan daripada Hajah Nurmala. Okey, ingat tak ayat mana Hajah Nurmala? Hajah Nurmala ni yang saya tahulah, dia ni tiap-tiap malam sebelum tidur dia baca surah Al-Muluk. Okey, sekarang Hajah Nurmala, ayat mana Hajah Nurmala yang ingatkan kita tentang mati? Ingat tak? Okey, Hajah Nurmala dia tak keluarkan apa, tak tekan sound kan? Ayat 1 Ustaz. Ayat 1 ya? Ayat 1 ke ayat 2? Ayat 1 Ustaz. Cuba cek. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 1. Mana cerita pasal mati? Dia tulis tu Maha berkat serta tinggilah Allah yang menguasai segala kerajaan dunia dan akhirat, dan dia Maha kuasa atas segala. Okay. Cuba baca ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey Wa huwal azizul ghafur. Ada tak termasuk perkataan maut? Ya, dialah yang mencipta mati dan hidup untuk menguji kamu. Okey, itu jadi betul Hajah Nurmala Jawapan Hajah Nurmala betul. Ini ayat dia kan. Allazi khalaqal mauta, dialah Allah Taala yang menjadikan maut. Mati ni adalah merupakan satu makhluk. Siapa yang jadikan maut itu, kematian, yang jadikannya adalah Allah. Tuhan kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata, dialah yang telah menjadikan hidup dan mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dia Maha perkasa, Maha pengampun Dia Maha perkasa sampai dia boleh buat semua, tapi dalam masa yang sama Tuhan tu dia Maha pengampun Jadi kalau Tuhan nak ampunkan kita walau banyak mana dosa kita pun, tak ada orang boleh pertikaikan. Sebab apa? Dia Maha Al-Aziz, dia Maha perkasa. Bukan sekadar itu dia juga Maha pengampun Jadi sifat Allah Taala yang Maha pengampun itu lebih besar dari sifatnya yang Maha membalas kejahatan hamba-hambanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inilah kan ayat pertama dalam surah Al-Muluk yang ingatkan kita tentang mati. Malahan ayat ni sebenarnya dia very powerful. Dia akan menyebabkan kita termotivasi Ayat ini memotivasikan diri kita untuk lebih kuat beribadah dan lebih kuat bekerja. Kan? Tengok tuan-tuan, sekali lagi kita perhatikan ayat ni. Dialah yang telah menjadikan maut dan hidup untuk menguji kita siapakah yang paling baik amalannya. Dan dia Allah Ta'ala Maha perkasa, Maha penyayang, Maha pengampun Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Terima kasih Hajah Nurmala. Okey, teruskan. Okey, apa tujuan Allah Ta'ala jadikan hidup dan mati kita? Tadi kita dah tengok surah Al-Muluk kan? Cuba ingat balik, apa tujuan Allah Ta'ala jadikan hidup dan mati kita? Okey, kali ni siapa nak kongsi jawapan? Boleh tak saya tanya kepada Hajah Nurlin Sobri? Hajah Nurlin Sobri. Okay, Hajah Nurlin Sobri, dia tak nak kongsi jawapan dia nak simpan aja, tak apa. Okey. Nah, masalahnya saya nama-nama ni saya nak sebut ni, saya kena hati-hati juga. Nanti orang bila saya sebut sekali ni dia takut nanti minggu depan dia tak nak datang
Jadi saya sebut siapa yang saya confident, dia ni memang confident, dia terus datang lah. Siapa boleh kongsi jawapan? Saya buka semualah siapa-siapa yang boleh kongsi jawapan. Okay, apa tujuan Allah Ta'ala jadikan hidup kita dan mati kita ni? Okay, boleh angkat tangan. Okay, Lala Nawi dekat ayat nombor 2 tadi. Dekat ke di ayat nombor 2 tadi Kak Lala? Okay, Kak Lala ni sebelum ni kan, dia baca Al-Muluk untuk kita, tengok berkatnya dia dapat. Betul di tapi saya biasalah, pakcik saja kacau dia. Di itu betul lah, kita bahasa pasarnya, bahasa penuturannya kita kata dekat kan, tapi sebenarnya di lah itu Okay, memang ayat tadi juga, ayat surah Al-Muluk, dialah yang telah menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu tujuannya untuk menguji kita, siapakah di kalangan kita yang terbaik amalannya. Bukan Tuhan tak tahu. Kan Tuhan nak kata, aku bagi ujian mati, aku bagi ujian hidup, supaya engkau sendiri buktikan yang diri engkau itu adalah orang yang terbaik amalannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bukan maknanya Tuhan nak kata bukan macam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Janganlah sama sekali tuan-tuan fikir macam ni yang terbaik. Maknanya kan nanti yang terbaik itu seorang aja. Macam kat Malaysia kan gaduh-gaduh semua politician yang gunakan demokrasi lah, yang gunakan etika lah, yang gunakan Islam lah, semata-mata nak rebut satu jawatan Perdana Menteri. Dah naik satu Perdana Menteri, dah lain tak boleh dapat. Dia bukan macam tu. Bila Tuhan kata ahsanu amala, siapa di kalangan kamu yang paling baik amalannya, maknanya semua orang terbuka untuk menjadi yang terbaik amalannya. Kerana Tuhan tu kan, dia kata wa huwal azizul ghafur, dia maha perkasa. Dia boleh sediakan jawatan atau pemenang amalan terbaik itu seberapa banyak yang dia nak. Tapi sikit saja yang nak mengambil peluang ini, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada kalangan yang sedikit wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun Okay, Allahumma salli ala Muhammad thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin sikit sangat yang nak ambil peluang ni, sedangkan kan pemenang untuk amalan terbaik ini Tuhan buka seluas-luasnya. Dia bukan macam nombor 1 dalam kelas, tak macam tu. Keadaan sifat yang tawaran yang Tuhan berikan ini dia juga tak macam jawatan politik dalam negara kita, Perdana Menteri seorang aja. Dan seorang naik, lain tu melepas. Lepas tu gaduh. Tak habis-habis, yang merananya adalah rakyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi tuan-tuan, dari rahmati Allah Ta'ala, Tuhan kata siapakah yang terbaik amalannya. Kan, siapakah di antara kita yang paling baik amalannya. Itu tujuan kita dijadikan. Jadi bila kita nak buat apa-apa kan, kita bersaing dengan diri kita sendiri dengan kita menjadikan orang-orang soleh terdahulu sebagai panduan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selesai Baik, teruskan perjalanan kita. Terima kasih Kak Lala jawapannya betul Okey. Apa itu amalan yang terbaik? Ahsanu amala. Jadi tuan-tuan kan, ayat tadi tu kalau tuan-tuan belum hafal, buat permulaannya, ingat je perkataan ni, amalan yang terbaik. Ataupun dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Al-Qurannya, ahsanu amala. Ingat je, ahsanu amala, ahsanu amala, ahsanu amala. Nanti lepas ni kita hafal lah lagi Okey, teruskan Okey. Tak apalah. Takwa adalah amalan yang terbaik. Sekali lagi dia patah balik kan kepada ini kan, sebab itulah dalam khutbah Jumaat kan, memang imam dekat seluruh Malaysia lah, kalau saya katakan seluruh Malaysia, saya dah sembahyang dekat semua negeri yang saya tak sembahyang lagi kat negeri Perlis je lah. Negeri lain saya dah sembahyang kan, semuanya akan memberikan nasihat yang pertama kepada jemaah sidang Jumaat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah cuma malang lah kita kata kat Malaysia, dekat Semenanjung ni, malang dia sikit, malang banyak lah kan. Sekarang ni dah lah sembahyang Jumaat pun dah ada kuota kemudian muslimat tak diperuntukkan untuk sembahyang Jumaat, tak digalakkan pun ada kan. Kalau kita pergi dekat Sarawak kan, dekat Masjid Bandaraya Sarawak tu, Bandaraya Kuching kan, kita akan mendapati Masjid Bandaraya Kuching menyediakan ruang untuk solat Jumaat bagi muslimat.
Begitu juga kalau kita pergi kat Singapura. Yang pengalaman saya di Masjid Ba'alawi, memang ada tempat, memang disediakan ruang yang cukup luas untuk muslimat mendengar khutbah untuk hadir bersama-sama ketika upacara solat Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-tuan lihat dekat situ kan satu kelemahan lah. Jadi begitu juga anak-anak kita yang mungkin dah pernah belajar dekat overseas, dekat negeri kafir, Amerika, Britain, semayang Jumaat, muslimat datang. Saya pun tak tahulah kat Malaysia ni kenapa jadi macam ni. Okey, yang lagi haru ni Kakak Syakira ingatkan kat saya. Yang lagi haru kan kalau dekat Masjid Bandaraya Kuching tu, kan ruang untuk muslimat tu juga disediakan untuk muslimat yang nak hadir dalam upacara sembahyang Jumaat walaupun dia tak boleh sembahyang Jumaat, iaitu ketika dia period pun dibenarkan datang. Sampai level tu, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebenarnya ni tak tahulah. Sebenarnya tak ada dalam mazhab Syafi'i tak benarkan orang datang. Kan? Sebab dekat mana nak dengar pesanan supaya bertakwa. Harapkan suami confirm, suami bika banyakkannya. Kadang-kadang saya pun termasuk bila khutbah time itulah masa yang paling enak untuk tidur lena. Tahu-tahu aja imam dah kata Allahu Akbar, bila dah kata Allahu Akbar, kita pun terbangun okey, nasib baik dalam keadaan kita sedang duduk. Kalau tak confirm batal lah kita punya wuduk, kena ambil wuduk lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau tak percaya tuan-tuan boleh tanya yang suami tuan-tuan yang bagi muslimat contohnya saya tanya kepada Haji Anwar Malak, bila abang balik daripada sembahyang Jumaat ada tak dia kata? Dia kata adik bertakwalah kepada Allah, ada tak? Ada tak? Tak ada. Memang tak ada. Sebab bila imam naik je kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Bila dah lepas tu Bilal pun azan lah sekali lagi kan. Lepas tu confirm dah tidur dah kan. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Sekali lagi tuan. Nasi dah siap ke tidak? Ya, macam mana doktor? Dia dah tanya nasi siap ke tidak? Dah lapar. Allahu Akbar. Janganlah begitu doktor, terasa. Bila balik sembahyang Jumaat memang lapar dia macam memang lapar dia macam okey, mungkin cuaca panas ke apa kan, kita pun tanyakan bila balik minta harapkan ada makanan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sampai hati doktor kata kita orang suami-suami macam tu tapi nak cakap macam mana lah, itu realiti masyarakat kita Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad teruskan Okey, siapa pula yang terbaik amalannya? Tadi kita kata amalan terbaik tu apa? Tuhan kata, okey, takwa. Okey, maknanya takwa. Tuhan nak cari di kalangan kita, siapakah yang paling bertakwa? Sekarang siapa pula yang dikatakan terbaik amalannya? Okey, siapa pula yang terbaik amalannya? Ayyukum ahsanu amala. Kan dalam yang nyatakan dalam surah Al-Mulk tadi Okey, teruskan. Okay, Nabi SAW pun jawab. Nabi jawab masa orang tanya, Ya Rasulullah, kan, apa makna? Kan, ma'akna, dia kata, apa makna ayyukum ahsanu amala? Lalu Nabi kita Muhammad SAW pun jawab, orang yang terbaik akal budinya. Orang yang terbaik akal budinya. Akal, bukan sekadar akal dengan budi sekali, akal budinya. Kan, orang yang terbaik akal budinya. Itulah dia, orang yang dikatakan paling baik amalannya. Tengok tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Dia bermula semua dengan akal. Saya nak tunjuk akal kadang-kadang kita secara umumnya tunjuk kat sini lah. Tapi ada sebahagian besar ulama soleh dia cakap dekat sini, dekat jantung. Nak tunjuk kat sini pun boleh, nak tunjuk kat sini pun boleh. Sebab dia biasanya secara rohaniah dia akan bermula dekat hati. Kan? Secara fizikalnya dia akan bermula di otak. Jadi jaga dua-dua. Kena jaga hati, kena jaga jantung, kena jaga otak. Kalau tuan-tuan nak tahu makna lebih lanjut, macam mana kaitan antara otak dan juga hati, ini kena tanya dengan Dr. Wan Julia lah. Kan saya tak pandai sangat lah. Saya baca sikit-sikit lah apa kata doktor kan. Contohnya Dr. Benson kan dia cakap. Ustaz, ya. Kalau nak agama kita tak panggil jantung, kita panggil kalbun. Ya, betul. Itu sebabnya kalau kita tengok makna kolbun, ulama-ulama bila dia tafsirkan makna kolbun, dia kata sonubar. Sonubar tu adalah jantung. Dia perkataan kolbu tu juga kan seerti dengan perkataan sonubar.
Ada tak? Siapa boleh ambil gambar? Okey. Sonobar tu doktor untuk pengetahuan semualah okey. Dia ni daripada pokok pine pokok pine yang kita tengok buah dia tu kan nanti kena saya tunjukkan apa gambar dia. Saya tunjukkan buahnya jadi orang Arab cakap itu sonobar, itulah jantung. Dan itulah juga dirujuk sebagai hati itu sebabnya kan Dr. Benson kan dalam bukunya The Heart Code kan dia cakap kisah macam mana ada seorang tu dia mendapat transplant jantung seorang ni ini buahnya. Boleh nampak tuan-tuan okey nampak tuan. Ni kalau misalnya dekat atas pokok dia macam inilah kan bila Christmas lalu kan dalam hebogafnya ni ni pokok dia. Daripada pokok ni buah ni kan dia macam jantung kan. Jadi orang Arab cakap sonobar. Sonobari. Orang Melayu cakap sanubari kan. Sanubari. Ini pokok dia. Ini saya ambil daripada makam orang soleh masa saya pergi ziarah. Ada di dalam tanam pokok ni yang jatuh kat lantai. Saya tanya dekat penjaga dia boleh ambil. Dia kata boleh. Kita pun ambil Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah kan kalau misalnya kat pokok dia kan macam jantung kan. Bentuk dia macam love Okey. Balik-balik kat Dr. Benson dalam bukunya The Heart Code tu dia kata ada seorang anak ni dia kena dapat transplant kan. Okey, bila dapat transplant sekali entah satu hari dia bagi sibuk bagi tahu dia katakan jangan bunuh aku. Kenapa dia kata aku teringat ada orang nak bunuh aku. Dia kata bila? Dia bagi tahulah tarikhnya. Bukan sekadar dia bagi tahu tarikhnya, dia bagi tahu pula dia kata dekat mana kejadian tu berlaku dan dekat siapa pembunuhnya dan dekat mana dia simpan pisaunya. Mula-mula orang semua tak percayalah. Sekali lepas tu diorang pergi ambil apa maklumat yang disampaikan oleh anak ni kan. Kemudian diorang pergi ke tempat kejadian dan diorang cari pisau tu, betul jumpa pisau tu. Dan diorang pun cari dia punya penjenayah tu dengan wajah yang didescribekan oleh anak tadi kan. Dan diorang pun tangkap. Dan orang tu pun akhirnya didapati bersalah. Confirm Jadi kan masa ketika tu doktor-doktor perubatan ni dalam keheranan. Jadi rupanya diorang kata dalam jantung tu kan dia ada memorinya. Ada memory cell-nya yang tersendiri. Jadi memory cell kan yang telah berpindah daripada otak ni ke jantung, itulah yang kekal abadi. Itu yang akan kekal sampai bila-bila. Malahan orang yang menerima jantung tu sebab apa? Jantung tu kan diambil daripada orang yang dah mati. Orang yang mati tu dia mati dibunuh dalam satu kejadian jenayah. Dan jadi pemilik jantung tu dia menyaksikan semua kejadian orang bunuh dia. Jadi bila jantung tu berpindah kepada orang baru tu pun teringat. Dan mengikut kata Dr. Benson, kan dia kata kejadian yang sama berlaku kepada orang lain yang contohnya kan isteri dia sakit jantung, kemudian ada orang mati bagi dia punya jantung kepada isterinya. Bila isterinya dapat jantung tu, ada kes lah, dia tak kata semua kes isterinya tu berubah perangai. Dia kata daripada mana dia perangai, dulu tak perangai macam ni Sekali bila study dia pun tanya dengan pihak hospital, akhirnya pihak hospital pun kata okey, dapat kebenaran daripada penderma dan juga pewarisnya kan. Diorang kata inilah orangnya yang telah menderma. Sekali diorang pun buat kajian, rupanya perangai isteri orang tu sama dengan perangai si mati. Perangai baru Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dekat sini tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala kan. Itu sebabnya kan bila kita masa kecil sebenarnya kita tak dengar apa-apa kan. Kalau dari segi perbuatannya kita tak dengar apa-apa telinga. Tapi Nabi sunatkan azan kat telinga kanan, iqamat kat telinga kiri. Itulah yang akan nanti bersebati dalam jantung kita. Dalam jantung secara fizikalnya, dalam hati secara agamanya, secara rohaninya kan. Dan itulah nanti yang menyebabkan insya-Allah kan kita masuk ke dalam syurga. Itu sebabnya Nabi kata apa? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut kan yang tertancap dalam hatinya, bersebati dalam jiwanya la ilaha illallah, dia masuk syurga. Kan mungkin dia akan melalui macam-macam siksaan tapi dia tetap akan masuk syurga sebab yang kekal dalam rohnya itu adalah la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Okey. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ahsanu amala ini adalah orang yang terbaik akal budinya. Kan? Akal budinya. Itulah dia kata. Kita punya otak kan, kita boleh kontrol tau. Kita boleh kontrol. Okey. Kalau saya salah, doktor bagi tahu Contohnya, saya dah tak nak fikirlah pasal sipulan bengang aku dengan dia, kita boleh lupakan.
Tapi siapa boleh kontrol? Okey, jantung dia sekarang ni kan kau bergerak 60 second sesaat. Lepas tu kejap lagi, okey kau bergerak 10 second sesaat. 10 second. 10 degupan kan. Kita tak boleh kontrol jantung kita tapi kita boleh kontrol otak kita. Jadi berbeza kat situ tapi perbincangan dan juga kajian masih berlanjutan kaitan antara otak dan juga jantung secara rohaniahnya kan sebahagian ulama sampai kata jantung dan otak itu adalah anggota fizikal. Anggota rohaniahnya adalah hati. Itu nak senangkanlah kerana perbincangan tu begitu teknikal sampai boleh membingungkan. Saya pun bingung saya kena dapat bantuan daripada banyak pihak Allah, termasuklah daripada profesor yang saya sayangi saya tak sebut, lupa nama dia, ya Allah. Dan kali saya nak masukkanlah Profesor Malik Badri Profesor Malik Badri, tapi lain kali lah kita masukkan sebab apa cerita pasal Profesor Malik Badri ni best dia seorang a giant Muslim psychologist in the world Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Baik, teruskan. Okey. Siapa pula orang yang terbaik akal budinya? Tadi Nabi kata kan, apakah yang dikatakan orang yang terbaik, yang dikatakan ahsanu amala, kan amalan yang paling baik adalah orang yang baik akal budinya, yang terbaik akal budinya. Sekarang kita tanya pula, siapa pula orang yang terbaik akal budinya itu? Teruskan. Okey, Nabi SAW sambung lagi. Beliau dia cakap tadi kan, yang terbaik akal budinya, yang orang yang paling baik amalannya adalah orang yang terbaik akal budinya. Siapakah mereka? Nabi pun cakap orang yang terbaik akal budinya adalah satu, yang sempurna akal budinya. Kan? Maknanya paling tidak otaknya waras. Otaknya common sense. Dia ada common sense dia ada, it's a very good common sense dia ada akal. Dia tak semestinya seorang profesor kan, dia mungkin juga orang kampung tapi orang yang waras orang yang waras waras, dan dia orang yang memang kata orang Melayu senanglah, hati dia baiklah. Dia ni mempunyai hati yang baik akalnya waras Okey, yang kedua, sangat takutkan Allah. Yang takut Allah ini tak semestinya sekali lagi orang tu dia pandai, dia ada PhD ke, orang tu dia tak ada PhD ke, kan? Orang yang dikatakan bodoh, orang yang dikatakan intelligent, dia tak kira. Kerana ini betul-betul kerana kerohanian Dia takutkan Allah, kan? Dia takut sebab apa? Dia sedar yang Allah Taala itu ada. Macam kita kan, kita lalu kat hutan, kita tak tahu ada harimau, kita tak takut. Tapi bila kita tahu ada harimau, kita takut. Mula-mula relax, kita tak apa-apa masuk hutan relax kan. Sekali tiba-tiba orang cakap, ada harimau, kita pun takut. Sebenarnya harimau tu dah lama ada kat situ. Tuan-tuan nak tahu, yang ni saya tak tahulah, ya ke tidak kan, saya tak pernah alami. Tapi semua kawan-kawan saya yang suka pergi kat hutan, dia akan cakap, dia kata, Din, kau tahu tak macam mana nak tahu ada harimau ke tidak? Mana aku nak tahu? Okey, bila kau masuk kat hutan, tiba-tiba kau bau busuk bangkai yang keterlaluan, kan? Kau tak pernah bau lah kan? Bangkai yang teruk sekali. Itulah harimau. Maknanya kat situ, masa itu kau dah dekat lah dengan harimau. Kau hati-hatilah. Jadi bila saya masuk hutan, saya akan fikir itulah mula-mula. Ada bau busuk tak? Kalau ada bau busuk, dia tak jadi masuk lah sebab ada harimau. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dia takutkan Allah sebab dia insaf yang Allah itu ada dan sentiasa nampak kat dia. Okey. Baik, yang ketiga, bersungguh-sungguh melakukan yang wajib. Dia kalau semayang, contohnya semayang tu kan, semayang fardu kan wajib kan. Bila semayang dia tak pusing-pusing. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allah, janganlah macam itu kan. Maknanya kalau orang semayang macam itu, maknanya dia bukanlah orang yang bertakwa hatinya, bukanlah orang yang terbaik akal budinya. Kan? Dia akan sembahyang bila solat fardu, dia akan sembahyang dengan sungguh-sungguh walaupun bacaannya ringkas. Kan? Dia tak action dah Ini kadang-kadang penyakit lah sebahagian orang tafiz Ini bukan saya kata anak alim macam tu tak, saya cakap macam tu anak alim semua baik-baik, sembahyangnya bagus kadang-kadang orang tafiz ni kan masa sembahyang mentang-mentang dia dah tera kan, dia dah hafal Quran semua. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dah satu hal. Lepas tu bila jadi imam pula tu, dia pergi tebuk ayat tengah-tengah, la ilaha illallah. Dia seorang je yang hafal, sekali Tuhan nak takdirkan dia lupa. Semua menggelabah. Saya pun nak tegur, nak sambung tak tahu. Sebab ayat mana dia baca ni? Dia tak bagi tahu siang-siang Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi yang hafiz Quran tu, kalau jadi imam kan,
Bagi tahu kat makmum siang-siang, okey saya nak baca surah ni, ayat ni. Kalau nak ambil ayat tengah-tengah lah. Tapi kalau dia nak baca ayat Qul Huwallahu Ahad, tak payah bagi tahu sebab insya-Allah semua jemaah hafal ya. Jadi ini adab kalau seorang hafiz nak jadi imam ataupun seorang yang hafal ayat Quran tengah-tengah, dia nak baca dalam solat jemaahnya ya. Sebab kalau tak nanti kalau terlupa tuan-puan, masya-Allah kan, habis menggelabar semua ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi bila dia buat yang fardu, dia akan buat sungguh-sungguh. Bila dia bekerja mencari rezeki yang halal kan itu merupakan satu kewajipan. Dia buat sungguh-sungguh kan. Ni yang selalu saya sebutkan. Hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba. Mencintai Tuhan kata bukan sekadar Tuhan kata Tuhan suka, tak. Mencintai hamba-hambanya yang kepenatan akibat mencari rezeki yang halal. Dia keluar sebagai hamba biasa tapi dia pergi kerja, dia cari rezeki yang halal. Kan? Sampai dia penat. Orang yang penat ni macam mana? Pekerja yang penat ni macam mana? Kan pekerja yang buat kerja sungguh-sungguh. Orang ni yang penat. Orang yang kerja malas-malas, dia tak penat. Kan? Dia mungkin penat mengumpat lah. Itu Tuhan tak pandang lah. Tapi dia penat bekerja. Lalu dia pun, Tuhan kata, Tuhan angkat darjat dia dari seorang hamba biasa menjadi hamba Allah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Seorang ibu, dia masak makanan untuk anak-anak dia, untuk suami dia. Dia buat dengan sungguh-sungguh kan. Ini semuanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala adalah merupakan sifat orang yang terbaik akal budinya. Dia lakukan yang fardu dengan bersungguh-sungguh ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian yang keempat kan menjaga diri dari dosa. Orang yang tinggi, yang terbaik akal budinya, dia akan jaga dirinya dari dosa yang zahir, dosa yang batin ya. Dosa yang zahir macam kita tahulah, mencuri, mengumpat, itu semua dosa zahir. Dosa batin antaranya apa? Riak, takabur, dengki, ujub, khianat dan sebagainya ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Baik, teruskan. Dan kemudian Nabi cakap itulah orang yang terbaik akal budinya. Dia kata ahsanu aqlan, kata Nabi kan, walaupun sedikit sekali amalan sunatnya. Amalan sunatnya sikit je kan, tapi bila dia buat yang wajib ni, Masya Allah, dia buat dengan sungguh-sungguh. Hatinya sentiasa takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, senang Baik, teruskan. Okey, siapa pula yang orang yang paling pandai? Okey, yang paling pandai ni siapa pula kan? Okey, ingat tak lagi kita pernah bincang kan mengenai sebelum ni kan? Siapa orang yang paling pandai? Siapa ingat jawapan dia? Kita pernah bincang sebelum ni. Siapakah orang yang paling pandai? Ingat tak? Nabi Adam. Nabi Adam tu betul. Ada satu lagi. Kenapa Nabi Adam dikatakan yang paling pandai? Dulu Haji Syahrani jawab kan, dia kata Nabi Adam. Okey. Lepas tu siapa yang selalu cakap ni? Dr. Wan ada jawab, bagi jawapan ni. Ingat tak Dr. Wan? Orang yang paling pandai. Okey, sekarang orang yang ingat mati. Okey, orang ingat mati. Okey, Cikgu Hafidah ada jawapan lain? Cikgu Hafidah ada jawapan lain? Sama dengan doktor tadi. Okey, sama ya. Orang yang mengingati mati. Betul, orang yang mengingati mati ya. Jadi Nabi Adam AS untuk mati ya. Orang yang Nabi Adam adalah orang yang paling banyak mengingati mati kan, dan yang paling baik persediaannya untuk hidup selepas mati ya. Okey, betul ya semuanya, alhamdulillah, terima kasih. Okey, Nabi bagi tahu apa? Ustaz tanya. Ya. Ustaz, orang yang tentang orang yang mengajar Quran dan baca Quran tu orang apa? Pandai ke, orang bijak ke, apa? Orang yang paling baik. Orang paling baik. Paling baik. Ya, khairukum Nabi kata. Tapi kan kenapa Nabi cakap khairukum? Kan sebab apa? Sebab Nabi sebenarnya ada pada penerangannya pada kat sinilah kan. Yang dia katakan orang baca Quran yang baik, yang mengajar dan belajar Quran, bila dia mengajar Quran supaya atau belajar Quran supaya jadi bertakwa, supaya selalu ingat mati. Ingat mati confirm dimotivate. Percaya tak tuan-tuan? Ingat mati akan dimotivate kita, akan patahkan semangat kita. Setuju tak? Setuju tak? Ya, setuju. Setuju Okey. Lepas tu sebabnya Nabi sambung, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas.
Orang yang paling banyak mengingati mati. Nabi tak stop kat situ. Nabi sambung lagi. Dan yang paling baik persediaannya untuk hidup selepas mati. Dekat sini kita akan motivate kita. Oh, rupanya ingat mati ni bukan tak ada, bukan tu. Bila tak gunalah aku nak beli kereta. Sebab apa? Kereta tak boleh masuk ke dalam kubur. Tak payahlah aku nak beli rumah, nak cantikkan rumah. Sebab apa rumah tak masuk dalam kubur? Ini siapa cakap ni kan? Sebab apa? Kena bersedia untuk hidup selepas mati. Kalau kereta tu bantu untuk kita bersedia masuk hidup selepas mati, ya belilah kereta. Senang pergi bekerja, senang pergi masjid, senang hantar orang sakit, senang tolong orang, belilah kereta, kan? Okay. Jadi yang dia mati ni, kalau dalam agama kita, dia menjadi sebab untuk kita motivatekan diri kita. Alamak, aku ni tak tahu bila aku mati. Jadi masa tu macam suntuk. Jadi aku kena solat dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini solat aku yang terakhir. Confirm solat kita akan jadi lebih khusyuk, kan? Aku takut nanti aku mati, aku menyesal, aku tak dapat bersedekah, kan? Dia pun tunaikan sedekah yang wajib. Aku takut aku mati, aku pun bayarlah hutang aku mana yang aku mampu dengan segera. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kan dia cari, kan? Aku takut aku mati, nanti anak aku jadi miskin, minta-minta kat sana sini. Jadi mana kisti ada tak kisti? Jadi kisti apa kisti? Kalau takut anak minta-minta nanti bila kita mati, nanti susah di dalam kubur. Bila anak susah, apa kita buat kisti? Kena ambil takaful. Kena ambil takaful. Ajak Azlin ada? Ajak Azlin? Tak ada. Okey. Kenalah ambil takaful, kan? Bukan sekadar simpan duit kat bank, kan? Yang lebih penting daripada simpan duit kat bank adalah simpan duit dalam takaful. Jadi bila kita mati, kan, anak-anak kita, mak bapak kita akan dapat duit dengan cepat. Kalau kita ni banyak harta sekalipun, kita mati dalam ikut undang-undang negara kita, harta tu freeze, tak boleh belanja satu sen pun. Sampailah mahkamah membenarkan. Ambil masa setahun, 2 tahun. Itu kalau tak contested. Kalau contested, kalau dicabar, berpuluh-puluh tahun lah. Nasib tak baik. Baik dalam pandangan mati Allah Ta'ala. Kan? Jadi orang yang cari rezeki dia masukkan takaful, kan? Dia ambil takaful mana yang sesuai untuk perbelanjaan anak dia nanti belajar, kan? Lepas tu dia mati, subhanallah, dia dapat sedekah jariah, kan? Banyak dia dapat sedekah jariah bila anak dia hidup tidak meminta-minta dan anak dia dapat sambung belajar dengan selesa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kerja apa pun, macam Alim, kan, dia license aeronautical engineer, kan? Dia kerja sungguh-sungguh, dia pastikan semua skru, saya boleh cakap skru je lah. Kan, dia pastikan semua peralatan dalam kapal terbang tu, kan, in order. Masya Allah, kan, dia kata dalam Quran tuan apa? Waman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa, pahalanya macam dia menyelamatkan semua nyawa. Bayangkan kapal terbang yang Halim sediakan untuk sebelum nak terbang tu, kan, berapa banyak nyawa ada dalam tu? Ada 240, Lim? Ada 240 tak satu kapal terbang, satu kapal? Kurang. Maknanya satu kali terbang kapal tu 240 nyawa. Halim dah selamatkan 240 manusia, 240 generasi. Saya nak cakap pun tak tahulah. Bayangkan begitu tuan-tuan. Begitulah pahala yang kita berikan kepada orang yang kerja sungguh-sungguh. Bila takdirkan, na'udzubillah, seorang engineer kapal terbang, dia buat kerja sambil lewa, lepas tu kapal terbang tu meletup, habis. Berapa nyawa? 240 nyawa, macam dia telah mematikan 240 nyawa dalam 240 alam, subhanallah. Kan, banyak tuan-tuan. Okey, jadi itulah kita kata hati-hati. Begitu juga bila kita kata ustaz-ustaz ni, kan, dia bila bercakap sampai, kan, orang sakit hati, kan, patah semangat, Masya Allah. Maka, kan, macam dia membunuh seluruh manusia. Kita kena hati-hati tuan-tuan. Terlebih bagi ustaz-ustaz lah, cikgu-cikgu, kan, jangan patahkan semangat orang. Dosanya macam kita membunuh semangat seluruh manusia. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey, adakah orang yang terbaik akal budinya itu adalah orang yang paling pandai? Okay, teruskan. Ya, betul sekali. Orang yang baik akal budinya itulah orang yang paling pandai juga. Teruskan. Okay, oleh itu yang terbaik akal budinya adalah orang yang paling pandai. Mereka banyak-banyak ingat mati. Nabi cakap tu, kan. Apa yang kedua? Kan?
Bersentiasa beramal soleh sebagai bekal untuk hidup setelah mati, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Baik, teruskan. Okay, pening. Kenapa pening? Dari kecil aku diberitahu tujuan aku dijadikan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kan ada cerita pasal nak ingat mati jadi baiklah, tujuan ini macam-macam kan? Tak ada, dia kata tak ada. Okey. Teruskan. Okey, ini bukti je. Dia gunakan ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah, beribadah kepadaku. Itu sebabnya dia pening. Kita dok bincang tadi, kita kata tujuan kita hidup dan mati ni tujuannya supaya kita ini jadi orang bertakwa. Banyak ingat mati dan banyak bersedia untuk hidup selepas mati. Tiba-tiba, ayat Quran ni cakap lain pula. Kita dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik, teruskan. Okey, cuba ingat balik ikrar kita selepas takbiratul ihram. Apa ikrar kita selepas takbiratul ihram? Siapa dapat kongsi jawapan? Okey, okey, Dr. Wan ya. Silakan Dr. Wan. Silakan Dr. Wan. Okey, tak dengar Dr. Wan. Okey, tak apa. Hidup dan mati kena Allah wa mahya ya wa mati lillahi rabbil alamin. Betul doktor. Hadiah. Saya boleh bagi hadiah. Kalau live, kalau kita berhadapan, kita biasa sediakan hadiah. Tapi kali ini saya doakanlah mudah-mudahan Tuhan berkati doktor. Okey, betul doktor. Okey, apa kita cakapkan daripada ayat Quran? Kita baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan mati Allah Ta'ala kan Tuhan kata inna solati wa nusuki. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kan. Hidupku, solatku dan ibadahku. Tapi Tuhan suruh sambung lagi Nabi Muhammad, kau sambung. Wa mahyaya wa mamati. Ni kan dah ada kaitan dengan surah Al-Mulk kan, liyabluwakum ayyukum huwallazi khalaqal mauta wal hayata, dia telah menjadikan mati dan hidup. Ini kita ulang balik dalam ikrar kita lepas kita takbiratul ihram. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Satu tu betul lah sembahyang dan ibadahku. Betul lah kita kata ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi Tuhan suruh Nabi sambung lagi. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku juga kerana Allah. Itulah tujuan aku dijadikan. Jadi hakikatnya bila tuan-tuan baca doa iftitah ni selepas takbiratul ihram solat fardu, maknanya kita sedang mengulangi makna dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua kan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dua-dua tu maknanya sama. Baik, teruskan. Kan solatku dan ibadahku, solati wa nusuki adalah untuk Allah. Betul. Hidupku dan matiku, mahyaya wa mamati pun untuk Allah. Teruskan. Macam mana nak buat semua tu? Kan nak jadikan hidup kita, mati kita, solat kita dan kita punya ibadah semata-mata kerana Allah. Macam nak buat semua tu? Kan dengan takwa. Dia patah balik kat situ tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kalau masa kecil kita dia bagi tahu tujuan kita dijadikan adalah untuk beribadah kepada Allah. Bila kita dah besar, dah kita faham Quran sikit lagi, kita pun kata kan hidupku dan matiku kan juga untuk Allah, dan aku hanya boleh laksanakan tugasku itu, tujuan aku dijadikan ini kan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teruskan. Okey. Cabaran Al-Mulk mulai malam ini sampai malam zikir tahap depan. Ini kita kata selalunya cabaran Coca-Cola. Kali ini cabaran Al-Mulk pula. Apa cabaran Al-Mulk dia? Yang pertama, peringkat pertama, untuk orang yang tak pernah buat ni kan, baca sekali setiap hari. Untuk malam ni dah baca. Okey, insya-Allah selesai. Besok kan baca lagi. Tak kiralah waktu mana-mana sekalipun. Baca sekali setiap hari. Sampailah kepada kita jumpa lagi pada majlis zikir malam Ahad minggu depan. Okey, bagi yang selalu baca pula, ini cabaran yang lebih besar, tapi cuba juga tanamkan azam, minta tolong kat Tuhan supaya dapat buat ni. Apa dia?
tak buat dosa dengan berkat baca Al-Muluk setiap hari. Boleh tak kita sahut cabaran ni? Sahutlah cabaran muluk. Selalunya kita sahut cabaran Coca-Cola kan. Kali ni kita sahut cabaran Al-Muluk. Peringkat pertama, kita nak dapat bantuan, cari pada Tuhan. Kita baca satu hari sekali. Tak kiralah masa mana-mana sekalipun. Peringkat kedua, bagi yang siapa yang nak baca tu, kan, yang memang selama ni dah baca, kan, macam contohnya Haji Anwar Malam, ambil cabaran yang kedua. Cabaran kedua, aku tak nak buat dosa. Sebab aku nak ambil berkat. Ini semua nak dapat berkat pertolongan daripada surah Al-Muluk. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. InsyaAllah. Okey. Baik. Kita tu, boleh ke ni? Boleh ke ni? Baik, teruskan perjalanan kita. Yang jamin ni Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi kata? Nabi kata apa? Suratun fil Quran khasamat an sahibiha hatta adkhalathu al-jannah tabarakallahu alladhi. Ada satu surah dalam Quran yang akan membela pembacanya hingga masuk syurga. Ini saya ambil hingga syurga ni, saya ambil terjemahan yang standard. Kalau tuan-tuan yang tahu bahasa Arab, adkhalathu, sampai surah ini masukkan di dalam syurga. Tuan-tuan, powernya yang ada dalam surah Al-Muluk, iaitu surah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maknanya kalau kita siapa yang baca surah Al-Muluk, sampai surah Al-Muluk itu masuk dalam hatinya, dan dia masuk dalam surah Al-Muluk, kan, bersebati antara dirinya dan surah Al-Muluk, kan, surah Al-Muluk itu akan membela kita sampai dia masukkan kita dalam syurga. Maknanya kalau dekat dunia, apa orang yang masuk syurga tu perangai dia, kan, dia tak buat dosa, berkat dia jelas ada. Kat dalam kubur, selamat dari siksa kubur. Lepas tu pula sampai dekat mizan, dia akan dihisap dengan mudah. Lepas tu dia akan ditemani oleh surah Al-Muluk sampai masuk syurga. Subhanallah. Setiap kali malaikat nak siksa, dia kata, oh, ini saudara aku. Dia hafal aku. Dia jaga aku. Kan, dia ingat kandungan apa ajaran-ajaran dalam surah aku, dalam diriku, dalam surah ni. Maka jangan siksa dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Senang tuan-tuan kan? Senang. Boleh. Ni semua tuan-tuan boleh buat. Ambil cabaran ni. Mula-mula memang macam-macam cerita. Setan kata, alah, dia kata, engkau ni daripada kecil sampai ke besar, tak berhenti-henti buat dosa. Mana boleh dengan surah Al-Muluk engkau boleh tinggalkan dosa? Tuan-tuan, Nabi ni lidahnya benar. Lidahnya tu wahyu dari Tuhan. Dia tak akan bagi jaminan kalau benda tu tak betul. Kalau tak percaya tuan-tuan, tuan-tuan boleh amalkan. Kita ambil cabaran Al-Muluk. Cabaran Al-Muluk untuk minggu ni sampai pertemuan kita pada malam Ahad depan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Last kali ini latihan mengarang doa. Jadi kita kata orang yang banyak dapat faedah daripada Quran kan, bila dia ni pandai berdoa. Okey, sekarang ni kita punya latihan. Kita buat latihan. Apa doa kita bila kita dengar hadis ni? Hadis yang Dr. Wan selalu sebut tadi. Teruskan. Hadis ni Nabi kata, aktsaruhum lil mauti zikron wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang yang paling banyak mengingati mati dan yang paling bersedia untuk hidup selepas mati, mereka itulah orang yang paling pandai. Okay, sekarang kita dah dengar kan? Dah dengar apa Nabi punya jawapan ni. Kan hadis Nabi ni. Okey, bila kita dengar ni, apa kita nak kena berdoa? Apa doa yang boleh kita karang bila kita dah dengar hadis ni? Apa yang kita nak minta kat Tuhan? Okay, siapa nak kongsi jawapan? Ada siapa-siapa nak kongsi jawapan? Ada? Tak ada? Semua takut? Tuan-tuan, cara yang bagus kan bila kita nak belajar ke hadis, ke Quran kan, bila kita dengar satu hadis kan, kita terus berdoa kat Tuhan. Okey, ni saya bagi satu contoh lah satu contoh doa Okey, bila dengar, okey, contohnya macam ni, teruskan. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku sebagai hamba-hambamu yang paling banyak ingat mati dan yang paling banyak persediaannya untuk hidup selepas mati. Demi hak Nabi Muhammad SAW dan emak kami Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Senang tuan-tuan jadi kita biasakan berdoa. Biasakan berdoa. Kan sebab Tuhan kata apa? Siapa yang banyak berdoa ke aku, itulah yang paling rapat. Itu yang paling banyak aku bercakap dengan dia.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Jadi jangan takut nak berdoa kat Tuhan, nak karang doa kat Tuhan. Mula-mula kadang-kadang memang ayat kita berterabur. It's okay kan. Tuhan lebih mengerti siapa diri kita dari diri kita sendiri ya. Dalam periksa tak bolehlah jawab berterabur, tapi dengan Tuhan peringkat awal Tuhan terima, tak kisah kan. Tuhan akan tahu siapa kita kerana Dia yang menjadikan kita, Dia lebih mengenali diri kita dari diri kita sendiri. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Teruskan. Okey, tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala. Ya, silakan doktor. Dalam doa Ustaz tu, mengapa Ustaz letak nama bonda Siti Khatijah? Jarang orang letak nama bonda Siti Khatijah. Okey. Kenapa saya sebut Sebab dialah orang yang paling disayangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, siapa yang paling disayangi oleh Nabi kita Muhammad SAW bila merupakan orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Nabi takkan sayang seorang tu sangat-sangat kalau bukan kerana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan, jadi kita sebut nama mak kita sebab mak kita itulah yang paling dilupakan oleh umat Islam. Na'udzubillah. Ini satu fakta yang cukup menyakitkan hati kita, menyedihkan kita. Mak kita orang yang paling banyak jasanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada seorang yang kaya sampai habis hartanya, bukan kerana dia berjoli, bukan. Kerana nak bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, kerana bila mereka itu telah dikenakan boikot di Pulau selama 3 tahun. Jadi nak beli makanan macam mana? Jadi terpaksa dia jual semua harta dia untuk membeli makanan dan minuman. Kan, ubat-ubatan untuk orang yang di boikot selama 3 tahun. Bani Abdul Muttalib kan, Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib kan. Tetapi tuan-tuan, yang menyedihkan kita, yang menyedihkan para ulama juga, dalam kitab-kitab sirah kan, kisah pengorbanan mak kita dalam 3 tahun hidup Nabi yang suci itu kan, tak sampai satu muka surat pun dalam kitab sirah kan yang ada, yang dikarang oleh ulama-ulama Islam kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kalau kita ingat dia, kan, Masya Allah, dia pun akan doakan untuk kita. Dia pun akan aminkan kita. Itulah bunda kita kan, yang dilupakan. Jadi kita sebut namanya. Sebab apa Nabi Muhammad SAW, kan, bila dekat dah pindah ke Madinah, orang yang paling selalu ingat sekali lagi adalah bunda Khadijah radhiyallahu anha. Mak kita Aisyah radhiyallahu anha pernah kata, kan, apa dia kata sikit-sikit lah yang menunjukkan macam alah Nabi sekali ingatlah orang lain pula. Nabi kata tidak ada orang yang paling ingat aku seperti Khadijah. Ketika orang tinggalkan aku, dia bersama dengan aku. Ketika orang menyusahkan aku, dia menyenangkan aku. Jadi bila kita sebut nama bunda Khadijah, berarti kita bertawassul dengan bunda Khadijah. Kan, kita minta bunda Khadijah supaya mendoakan kita. Dan haknya begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demi hak bunda kita yang ada di sisi Allah Ta'ala, kita mohon agar Allah Ta'ala memakbulkan doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Okey doktor itu jawapan dia. Okey doktor, lain kali jangan kacau saya pun. Ya, saya kadang-kadang benda ni nanti jadi panjang doktor. Saya dapat jawab sikit je lah nanti kita lain kali kita akan bincang ya. Ya, teruskan. Okey, dan ini adalah macam kita dah cakap minggu lepas, kita minta Encik Alim supaya menyiarkan gambar dia ada pembenarkan kan pusara Puan Allahyarhamah almarhumah Puan Nur Azila binti Abdullah, seorang frontliner yang banyak berjasa kepada kita semua, kepada keluarga Encik Alim khususnya, dan almarhumah telah pun meninggalkan kita ya. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Ni dekat kampung, dekat di mana ni, dekat Padang Jawa Lim? Padang Jawa Lim Seksyen nombor 1 Ustaz, Shah Alam. Oh, seksyen 21 Shah Alam bukan Padang Jawa sebab Alim dia tinggal kat Padang Jawa, saya ingat dia tinggal kat Padang Jawa. Saya Shah Alam. Okey, Shah Alam Seksyen 36. Oh, seksyen 36 ke 21? 36. Ni seksyen nombor 1. Ya? Kuburan nombor 1. Oh, okey. Okey, dekat seksyen 36. Okey jadi siapa tengok Alim bagus dia ikut sunnah dia tanam rumput, dia tanam pokok sebab Nabi kata apa kan, pokok yang segar akan mendoakan penghuni kubur itu dan juga di sekelilingnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad dasar kan.
Okey, dan tuan-tuan sebagai penutup, mari sama-sama kita dengar sebuah nasyid yang menggambarkan cinta dan kasih kita buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap padamu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bagi tuan-puan, anak-anak yang telah berkunjung ke Masjid Nabawi, tentulah video tadi menghimbau balik kenangan kita ketika Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk menziarahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-puan mempunyai makanan, mempunyai pengalaman rohaniah yang bermacam-macam. Tentunya tuan-puan ada merakamkan gambar ketika berada di sana, dan gambar itu kan tentunya merupakan gambar yang paling sentimental yang ada pada tuan-puan, kerana itu merupakan satu-satunya kenangan kita atas rasa cinta kita dan kasih kita buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita tadahkan tangan kita, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang menyayangi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkaulah yang telah mentakdirkan sebahagian dari kami untuk hadir dan menziarahi makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah siapapun yang berazam dan berniat untuk menziarahi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau tambahkanlah nikmat-Mu, hidayah-Mu, ketakwaan ke dalam hati orang-orang yang telah pergi berziarah ke makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah keselamatan Madinah dan Mekah dari sebarang kejahatan, dari sebarang mala bencana. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu dalam majlis yang mulia ini, agar Engkau mentakdirkan kami untuk berziarah ke makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah rasa cinta dan kasih kami buat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahkanlah cinta dan kasih kami buat orang-orang yang disayangi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya kepada bonda kami Khadijah radhiyallahu anha. Dan tambahkanlah cinta dan kasih kami kepada amal-amal soleh yang mendekatkan lagi diri kami dengan dirimu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Demi hak Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bonda kami Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Terimalah semua doa-doa kami. Terimalah semua kiriman-kiriman bacaan Quran kami buat arwah-arwah yang kami sayangi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah diri-diri kami sebagai hamba-hamba-Mu yang paling banyak mengingati mati dan yang paling baik persediaannya untuk kehidupan selepas mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang bertakwa, orang yang banyak ibadahnya kepadamu, dan orang yang banyak baktinya kepada sesama hamba-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah semua yang hadir pada malam ini sebagai hamba-hamba-Mu yang paling bahagia dan paling membahagiakan sepanjang hidup mereka di dunia, di dalam kubur dan di akhirat sana. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang paling baik akhlaknya kepadamu dan kepada sesama. Bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Amin. Wa taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najina mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Amin. Amin. Terima kasih banyak tuan-tuan ya kerana sudi untuk sama-sama kita memeriahkan majlis zikir kita. Mudah-mudahan nama-nama kita disebut oleh para malaikat dan didoakan oleh para malaikat agar kita diampunkan sepenuhnya salah dan silap kita, sehingga kita dapat teruskan kehidupan kita dengan melakukan amal-amal yang soleh, menyeru diri kita dan kawan-kawan kita, sanak saudara kita, anak beranak kita untuk melakukan amal soleh, dan kita meyakinkan mereka untuk tidak lagi melakukan sebarang dosa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akhir kata, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Wan tu doakan. Terima kasih Ustaz dan keluarga. Semoga Allah berkati Ustaz dan hadirin yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Doktor atas doanya. Okey, kepada Cikgu Nora, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Lala. Amin, syukran sama-sama Kak Lala. Kepada Ibu Zain Bu Umi Zain sama-sama Ibu Zain Ibu Zain ni dalam dia punya avatar dia punya WhatsApp dia. Dia sebut ayat tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mungkin dia orang paling bertakwa lah. Mungkin dia orang paling bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali betul lah tu. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Okay.